Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana kita dapat menyambung lagi slot berkaitan dengan tajuk pendekatan al-munasakhat dalam faraid. Kali ini kita akan terangkan ataupun huraikan bahagian ketiga dari sudut pengiraan, terutama melibatkan situasi yang kedua dan situasi yang ketiga. Kita pernah sebut pada pertemuan yang lepas, ulama meringkaskan bahawa kes kematian yang berlapis ini, yang berangkai ini, terbahagi kepada tiga. Kita dah terangkan pada situasi yang pertama pada pertemuan yang lepas ataupun pada bahagian yang kedua slot belajar faraid ini. Dan pada pertemuan kali ini kita akan cuba huraikan bahagian ataupun pendekatan munasakhat yang melibatkan situasi kedua dan ketiga. Yang ni kita ringkaskan dan kita akan huraikan pada pertemuan kali ini. So secara ringkasnya, bila menyelesaikan kes-kes faraid yang berangkai melibatkan situasi kedua dan situasi ketiga, ada beberapa langkah yang perlu kita ambil. Yang pertama sekali, selesaikan kes pertama dan tentukan bahagian setiap waris. Maksudnya, si mati tinggalkan waris, kita selesaikan seperti biasa. Kalau melibatkan tasheh, semua itu akan tahu bahagian masing-masing, termasuk dari kalangan waris itu ada si mati yang kedua. Okey, itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, selesaikan kes kematian kedua atau berikutnya dan tentukan bahagian setiap waris. Jadual seterusnya, kita selesaikan si mati yang kedua sekiranya melibatkan waris-waris tambahan ataupun melibatkan waris-waris sedia ada. Itu untuk jadual kedua. Dan yang ketiga ialah bandingkan asal masalah si mati kedua atau berikutnya dengan saham yang diperolehinya daripada si mati pertama. Untuk situasi kedua dan ketiga, apa yang perlu kita bandingkan ialah berapa banyak si mati kedua dapat, saham maksudnya, dan berapa banyak asal masalah ataupun jumlah yang waris-waris dia perlukan. Kita bandingkan nombor tersebut. Kita akan datangkan contoh sebentar lagi. Dan seketika membuat perbandingan tersebut, maka disitulah akan kita jumpa dengan kembali istilah al-mumatsalah, al-muwafaqah dan al-mubayanah, iaitu nilai nombor yang kita nak cari antara saham ataupun antara bahagian si mati kedua dan juga antara jumlah-jumlah waris dia perlukan, sama ada sama ataupun berlainan. Okay? Dan dengan jumlah inilah kita pergi ke langkah seterusnya untuk mencari nilai penyama ataupun disebut dalam pendekatan munasakhat ini sebagai al-jami'ah. Kita akan huraikan melalui contoh. Okey. Dalam pertemuan kali ini, kita akan cuba melihat dari sudut pendekatan yang melibatkan nombor itu adalah mumasalah. Mumasalah ialah konsep apabila saham si mati yang kedua dan juga nilai ataupun jumlah saham ataupun asal masalah yang diperlukan oleh waris si mati kedua adalah sama. Bahagian waris kedua adalah sama dengan apa yang diwarisi oleh si mati kedua. So, apabila ini yang berlaku, maka kita kekalkan sahaja asal masalah pertama dalam kes tersebut untuk dijadikan sebagai nilai penyama untuk gabungkan kedua-dua kes. Mari kita lihat kepada contoh. So, kita pertemuan kali ini hanya melihat kepada konsep al-mumatsalah dalam menghimpunkan kedua-dua kes si mati pertama dan si mati kedua untuk mencari nilai yang boleh kita himpunkan kedua-duanya sekali. Pertama, kita datangkan dua kes sahaja. Pertama, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah 3 orang anak perempuan, 2 orang saudara perempuan seibu sebapa dan seorang saudara lelaki seibu sebapa. Sebelum agihan faraid diselesaikan, salah seorang saudara perempuan seibu sebapa meninggal dunia. Okey, so ini adalah rajah kepada si mati pertama. Dia ada 3 orang anak, dia ada 3 orang adik-beradik, 2 perempuan dan seorang lelaki. Dan kemudian si mati yang kedua adalah salah seorang saudara perempuan kandung tadi, saudara perempuan seibu sebapa. Tiada berlaku pertambahan waris walau bagaimanapun status ataupun hubungan pertautan antara
waris-waris si mati kedua dan si mati pertama mungkin terdapat sedikit berbeza. Berbeza itu memberi implikasi dari sudut pengiraan. Okay, kita pergi kepada pengiraan. Langkah pertama kita katakan kita selesaikan terlebih dahulu kes ataupun buat jadual pengiraan untuk si mati pertama. Seperti biasa, kita apply apa yang pernah kita belajar dari sudut waris dan juga bahagian-bahagiannya. Bermula dengan 3 orang anak perempuan akan mendapat 2/3 formulanya, dan yang berbaki untuk adik-beradik termasuk si mati kedua ialah asabah bil ghair. Maka dapatlah 2/3 untuk anak-anak dan 1/3 untuk berbaki. Kemudian ini tidak boleh dibahagikan kepada 3 orang adik-beradik, yang mana rasionya lelaki mendapat 2 bahagian, perempuan mendapat 1 bahagian. Dan 2 juga tidak boleh dibahagi kepada 3 orang anak perempuan. Oleh itu, nombor ini dianggap sebagai berlainan. So, caranya ialah 3 mewakili anak perempuan akan didarabkan kepada 4. 4 itu datang daripada seorang saudara anak perempuan, seorang saudara lelaki 2 bahagian. So, akan menjadi 12. Bila 12, maka kita akan darabkan kepada keseluruhan bahagian atas saham dan juga asal masalah. 3 darab 12, 36. 1 darab 12, 12. Dan 2 darab 12, 24. Maka kita dapat dilihat sini setiap waris sudah kita tentukan. Seorang anak perempuan akan mendapat 8/36. Seorang saudara perempuan akan mendapat 3/36. Dan seorang saudara lelaki akan mendapat 6/36. Seperti biasa, kita selesaikan untuk jadual yang pertama. Kemudian, siapa yang meninggal? Yang kedua, iaitu salah seorang daripada saudara perempuan kepada si mati pertama. Pertama sekali, kita kena tentukan hubung kait antara waris-waris yang sedia ada. Rupa-rupanya, anak-anak perempuan kepada si mati pertama akan berstatus anak perempuan kepada saudara lelaki. Status ini tidak membenarkan mereka untuk mendapat faraid daripada si mati kedua. Kerana menurut jumhur fuqaha, mereka adalah berstatus waris zawil arham. Keempat-empat mazhab mengatakan sekiranya ada waris asabah dan ashabul furud, tak mungkin zawil arham akan mendapat bahagian. Oleh itu, yang berbaki hanyalah seorang saudara perempuan dan seorang saudara lelaki. Okay. Kedua-duanya mendapat secara asabah bil ghair, cumanya bahagian lelaki akan mendapat 2 dan bahagian perempuan akan mendapat 1 bahagian. Iaitu kita selesaikan jadual kedua ini untuk memperlihatkan penyelesaian bagi si mati yang kedua. Kenapa kita letakkan dalam row yang sama? Sebab mereka adalah orang yang sama, cumanya berada pada status hubungan yang berbeza dan juga menyebabkan mereka kadang-kadang tak dapat. Sebagai contoh, anak perempuan dapat daripada si mati pertama, tetapi anak perempuan tadi, iaitu anak perempuan kepada saudara lelaki, tidak mendapat daripada si mati kedua. Yang hanya dapat adalah saudara perempuan dan saudara lelaki sahaja. Okay? So, apa yang terjadi? Yang ini kita nak gabungkan keseluruhan ataupun kedua-dua kes. Macam mana langkah dia? Kita cari saham kepada si mati kedua. Jika kita perhatikan dalam kes ini, peruntukan yang masih tidak dia dapat atau peruntukan si mati kedua yang masih tidak diperolehi ialah 3. Dan juga waris-waris yang diperlukan oleh si mati kedua juga bernilai 3. So, inilah yang dinamakan sebagai mumatsalah. Nombor itu sama. Bila nombor itu sama, maka apa akan terjadi? Kita ambil sahaja atau kita tarik sahaja asal masalah di kes yang pertama untuk dijadikan sebagai jami'ah, untuk kita menjadikan nilai yang boleh menggabungkan keseluruhan base number untuk keseluruhan waris. Okay? Maka dalam kes ini 36 akan dijadikan sebagai jami'ah. Bila kita tarik itu sebagai nilai base number yang baharu, maka keseluruhan waris itu juga akan melibatkan, kita tarik ke hujung, melibatkan 2 kes. Cuma perlu kita perhatikan hanya kalau sekiranya waris itu hanya melibatkan 1 bahagian saja, maksudnya dia dapat daripada si mati pertama saja, maka tak perlulah kita campurkan. Akan tetapi
Kalau si waris itu mendapat bahagian daripada si mati pertama dan mendapat bahagian daripada si mati kedua, seperti saudara perempuan dan saudara lelaki, maka kita perlu tambah ataupun campurkan jumlah saham yang di atas sahaja. Dalam kes ini, anak-anak perempuan masih kekal 8 sebab kita tarik nombor itu. Dan saudara perempuan kita perlu tambahkan 3 tambah 1 bernilai 4. Dan untuk saudara lelaki 6 tambah 2 bernilai 8. Untuk meyakinkan lagi, kalau kita campur semua sekali, 8 campur 8 campur 8 campur 4 campur 8 berjumlah 36. Ini adalah contoh bagi mumatsalah. Nombor saham yang diperolehi oleh si mati kedua menyamai dengan asal masalah yang diperlukan oleh waris-warisnya. Kita pergi ke contoh yang kedua, seorang lelaki meninggal dunia dan warisnya ialah ibu, seorang isteri dan seorang anak lelaki. Sebelum agihan faraid diselesaikan, ibu si mati pertama turut meninggal dunia dan meninggalkan waris sedia ada dan suami. Ini contoh rajah yang pertama, maksudnya ada waris tambahan. Ini nak menggambarkan kepada situasi yang ketiga. Si mati pertama ada isteri, ada anak lelaki, anak perempuan. Kemudian belum sempat harta si mati pertama kita selesaikan. Meninggal pula ibu kepada si mati, meninggalkan keluarga yang sedia ada. Cumanya kita kena perhatikan terlebih dahulu sebab isteri kepada si mati pertama bergelar menantu. Anak lelaki kepada si mati pertama akan berstatus cucu kepada si mati kedua, iaitu anak lelaki kepada anak lelaki. Cumanya ada waris tambahan iaitu suami. Macam bapa barulah kepada si mati pertama. So ini adalah penyelesaian dia. Seperti biasa, kita buat jadual yang pertama. Selesaikan kes yang pertama terlebih dahulu. Dalam situasi ini, isteri mendapat 1/8. Seperti biasa yang kita belajar, anak lelaki akan dapat asabah bin nafs dan ibu akan mendapat 1/6. Dan kita selesaikan seperti biasa, base number ataupun asal masalah dalam kes ini 24. 3 bahagian saham untuk isteri, 17 untuk anak lelaki dan 4 untuk anak ibu. Kemudian ibu meninggal dunia, kita kata kita kena selesaikan satu persatu. Menantu, isteri untuk si mati pertama berpangkat menantu, so dia bukan waris. Yang hanya tinggal hanyalah cucu dan meletakkan suami sebagai waris tambahan di row yang baru iaitu di bahagian ibu. Cuba kita perhatikan. So selesaikan jadual kedua, suami akan dapat 1/4 kerana si mati tinggalkan zuriat. Ini dianggap sebagai zuriat ataupun disebut sebagai farak, keturunan waris si mati kedua. Okey, dan akan menghasilkan base number 4 ataupun asal masalah 4. 1 bahagian saham untuk suami dan 3 bahagian untuk cucu. Kemudian kita perlu gabungkan kedua-dua kes ini sebab apa? Sebab harta pusaka si mati yang pertama belum diselesaikan lagi. Itu sebabnya kita perlu gabungkan. Bagaimana kita gabungkan? Kita perhatikan saham yang diperolehi oleh si mati kedua dan juga asal masalah ataupun jumlah yang diperlukan oleh waris-waris si mati kedua. Dalam situasi ini, nombornya adalah sama. Bila sama, maka itulah yang dinamakan sebagai mumatsalah. Okay? Kalau sama, apa yang terjadi? Maka kita kata, kita ambil sahaja asal masalah dalam kes yang pertama untuk dijadikan sebagai base number 24. Okay? So, apabila kita tarik ini sebagai 24 sebagai the new base number ataupun diistilahkan sebagai jami'ah, maka yang lain juga kita akan tarik, iaitu bahagian isteri akan kekal 3 kerana dia hanya memperolehi daripada si mati pertama. Anak lelaki dia akan memperolehi daripada 2 bahagian. Si mati pertama pun dia dapat, daripada si mati kedua pun dia dapat, maka kita jumlahkan menjadi 20. Dan waris baru kepada si mati kedua iaitu suami sahaja dia akan dapat 1. Untuk meyakinkan, kita campurkan keseluruhan ini tetap juga berjumlah 24. So itulah dia bentuk munasakhat, pendekatan dia untuk kes yang melibatkan yang dinamakan sebagai mumatsalah. Itu untuk pertemuan kali ini. Mudah-mudahan mendapat sedikit maklumat dan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.